السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Kita pertamanya bersyukur dapat hadir pada pagi ini. Kita sambung hadis 27. Hadis 27 muka surat 379. Sambungan daripada hadis 26 yang kita baca pada kuliah minggu lepas. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صدق الله العظيم. Hadirin mukminin, hadis ini hadis yang penting untuk kita semua faham dalam situasi fitnah di akhir zaman. Bila kita kata fitnah ni maksudnya keadaan yang keliru, celaru. Manusia tercari-cari jalan yang lurus. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang tuan-tuan rajin dengar nama dia, Abu Abdurrahman. Kunyah ni gelaran, panggilan. Orang Arab ni bila dia nak panggil seseorang, dia tak panggil dengan nama, kan? Ni budaya. Kadang-kadang orang Arab, bukan kadang-kadang lah, memang kebiasaan orang Arab ni, dia panggil orang ni dengan nama, dengan gelaran. Dia tak panggil dengan nama. Contohnya nama kawan tu Ismail, dia tak panggil Ismail. Memang dia tak panggil Ismail. Dia akan panggil kawan tu dengan gelaran Abu, anak, bapa kepada anak. Dia panggil Abu tu bapa lah, Abu tu bapa. Kemudian dia sebutlah nama anak. Umpamanya Ismail tadi ni, si Ismail tadi ni dia ada anak nama Ali. Jadi dia akan panggil Abu Ali. Ya Abu Ali, ya Abu Ali. Dia akan panggil wahai bapa Ali. Dia panggil gelaran berdasarkan kepada bapa anak kawan tu. Bapa siapa? Jadi Abdullah bin Mas'ud ni Abu Abdurrahman, sahabat yang terkenal
banyak meriwayatkan hadis. Dia kata, kita juga pernah baca tentang Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, tentang kisah betis dia kan, kita pernah dengar banyak kali dah cerita betis dia tu, yang Nabi SAW kata, kalaulah betis Abdullah bin Mas'ud ini diletakkan di atas mizan, timbangan Allah di hari akhirat, lebih berat daripada Uhud. Bukit Uhud, siapa yang biasa pergi Madinah, dia akan nampak bukit yang besar di Madinah tu, bukit Uhud. Dan hadis tentang Uhud ni banyak. Nabi kata, kami mencintai Uhud dan Uhud mencintai kami. Jadi Nabi SAW kata, betih dia ni pahala dia lebih besar daripada bukit Uhud. Kan? Dan Nabi, antara benda yang Nabi suka kepada Abdullah bin Mas'ud ni ialah mendengar bacaan Al-Quran. Nabi kalau jumpa Abdullah bin Mas'ud, Nabi akan suruh dia baca Al-Quran. Dia cerita, dia kata, satu hari khatta lana, telah membuat garisan kepada kami oleh Rasulullah, khattan, akan satu garisan. Telah buat satu garisan, khatta, telah buat satu garisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Yang buat tu Rasulullah lah. Rasulullah telah buat satu garisan kepada kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi garis satu garisan. Bukan sahaja Nabi, salah satu daripada benda yang menarik, kalau kita baca hadis, ni penting juga untuk kita semua, ialah teknik penyampaian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan pendengar-pendengar yang mendengar, yang berada di dalam majlis itu, memahami apa yang Nabi nak sampaikan. Bagi mereka yang bertanggungjawab menyampaikan sesuatu perkara kepada pendengar ni, dia mesti memikirkan bagaimana kaedah, cara untuk sampaikan benda tu supaya orang yang dengar tu boleh faham dan dia tak terkena penyakit SS, iaitu syok. Apa dia? Syok sendiri. Bila kita menyampaikan sesuatu, kita mesti fikir kaedah ataupun teknik yang terbaik supaya bila kita bercakap atau kita menyampaikan maklumat itu, orang boleh dapat maksud dan mesej yang nak disampaikan. Ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan sekadar, banyak teknik yang Nabi gunakan. Teknik bertanya jawab. Kaedah Nabi ni, cara dia menyampaikan ilmu, cara dia menyampaikan maklumat, dia mempelbagaikan kaedah. Sebab itu ada kaedahnya, Nabi bertanya, lontarkan soalan untuk tarik perhatian. Akhbirni, ataupun Nabi kadang-kadang tanya kat sahabat, man, siapa yang, contoh macam hadis kita baca, siapa yang muflis, Nabi tanya. Siapa yang tahu pokok apa yang macam orang beriman? Dalam banyak-banyak pokok-pokok apa yang mirip orang beriman? Kemudian sahabat jadi tertanya-tanya, ternanti-nanti jawapan. Tertanya-tanya dan ternanti-nanti apa jawapan dia. Kadang-kadang Nabi mengangkat suaranya untuk menarik perhatian.
Kadang-kadang Nabi menggunakan kaedah bercerita. Bercerita juga. Nabi kata, dahulu, pada zaman dahulu ada orang sebelum daripada kamu. Ada 3 orang pemuda yang diuji oleh Allah. Teknik bercerita, kan? Sebab manusia ni memang dia suka dengar cerita. Sebab itu di dalam Al-Quran sendiri, kalau kita baca, ada kisah-kisah Al-Quran, Qisasul Quran, kisah-kisah Al-Quran, cerita-cerita Nabi-Nabi, cerita-cerita kaum terdahulu, cerita Qarun, cerita Zulkarnain, cerita pemilik 2 kebun. Banyak kan dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi-Nabi tu banyaklah. Yang orang suka cerita. Kadang-kadang kita selit-selit dengan cerita. Cuma kena jagalah, takut kita tersilap dan tersasar. Kita pergi cerita benda-benda yang tak sahih. Kan? Baik. Sebab itu orang yang nak menyampaikan ni, dia tu sendiri kena menapis dahulu cerita yang dia nak sampaikan. Berikutnya, apa lagi? Nabi SAW juga menggunakan kaedah, macam dalam hadis ni, membuat lukisan, lakaran, visual. Kan? Dahulu kita pakai apa dulu? Dulu masa awal-awal dulu pakai apa? Yang kertas keping-keping tu. Sebelum adanya LCD, kan, kita boleh connect pergi komputer, naik slide. Apa tu yang bawa, kan, kan transparansi ya, yang letak satu, kan, besar seketui itu, letak sekeping, pancar, lepas tu tukar pancar, kan, projektor ke apa. Lepas tu dia ada pula yang jenis supaya bila kita mengajak, orang boleh visualize, boleh gambarkan apa kita nak. Itu Nabi buat. Cuma Nabi tak ada lah alat teknologi, tapi Nabi garis, duduk dengan sahabat, tarik garis. Jadi sahabat bila dengar, dia boleh tengok. Kadang-kadang Nabi garis kotak 4 segi. Nabi garis cerita tentang umur. Nabi kata yang kotak 4 segi itu umur. Yang garis keluar tu, yang keluar daripada garis tu angan-angan. Nanti kalau kamu mati tak ada sampai. Jadi orang Dan Nabi SAW penyampaiannya jawami'ul kalim, ringkas. Dia tak meleret. Ini juga teknik yang digunakan oleh Nabi SAW. Apa poin dia? Supaya sahabat yang pelbagai latar ni, orang yang mendengar kita ni daripada pelbagai latar belakang dan tahap pemahaman dia. Ada orang yang mungkin dia boleh faham perbahasan-perbahasan yang tinggi. Ada orang yang mungkin dia tak boleh nak tinggi-tinggi sangat. Kalau sikit-sikit dia boleh faham. Jadi oleh kerana ramai di kalangan sahabat Nabi tu, ada yang cerdik, ada yang badui, ada yang tak boleh membaca dan menulis. Masa tu ummi. Jadi Nabi SAW ni meraihkan kepelbagaian tu supaya orang boleh dengar dan dia boleh faham. Maka sebab itu kita tengok kadang-kadang pengajar-pengajar, tak kira lah di sekolah ke, di universiti ke, di masjid pun ada yang bawa LCD ke, bawa apa ke, dia buka skrin, dia tayang, dia tunjuk, kan, supaya orang yang pentingnya dia buat pilah lagu mana pun orang boleh faham, kan. Itu yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi juga sebut seperti satu athar yang disandarkan kepada Sayyidina Ali, kami disuruh oleh Rasulullah untuk bercakap kepada manusia mengikut kadar ilmu akal, kadar akal mereka. Maknanya kita pergi, kita tengok masyarakat macam ni, macam tuan-tuan kan, pergi cakap dengan banduan, dijemput bagi ceramah di penjara, gunakan bahasa banduan. Maksudnya jangan dalam sangat, jangan tinggi sangat, yang penting mereka faham. Itulah, kan. Ini antara perkara yang menarik yang kita dapat daripada hadis ni.
Dia kata khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada Nabi ni, satu lagi juga. Abdullah bin Mas'ud ni lah, Abdullah bin Mas'ud. Bisa dengar tak? Abdullah bin Mas'ud ni dia mengajar setiap hari Khamis sahaja. Thursday only. Bisa dengar? Dia mengajar hari Khamis ya. Kemudian beberapa orang sahabat mari jumpa dia. Abdullah bin Mas'ud ni antara alim di kalangan sahabat. Sahabat ni bukan semua sama level, biasalah, kan? Di antara alim, di antara tokoh-tokoh sahabat yang hebat ni Abdullah bin Mas'ud. Dia mengajar hari Khamis. Orang mai jumpa dia, dia kata ni Abdullah bin Mas'ud, kalau boleh kau ajar hari-hari pun bagus. Kan? Sekarang ni satu hari seminggu kau ajar hari-hari. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kita ringkaskanlah. Dia kata dia boleh je nak mengajak tiap-tiap hari ni, tetapi dia bimbang pendengar akan merasa kejemuan dan kebosanan, dan akhirnya mereka meninggalkan terus. Itu apa yang dia sebutlah. Dia mengajak hari Khamis, bukanlah maksudnya ada fadilat apa hari Khamis tu, mungkin dia saja pilih hari itulah. Hari Rabu pun boleh, hari Isnin. Tapi artinya apa? Jangan kita, kalau kawan tu dia ada semangat, dia nak pergi dengar, dia nak pergi cari, dia nak pergi mengaji daripada pagi sampai ke malam, tak apa, lepas subuh duha, lepas duha kuliah zuhur, lepas kuliah zuhur kuliah asar, lepas kuliah asar kuliah maghrib, lepas maghrib ada kuliah isyak pula, tak apa kalau dia semangat, dia rajin, dia nak. Tetapi tuan-tuan, ada satu benda yang Abdullah bin Mas'ud sampaikan di dalam jawapan dia tadi ni. Dia kata jangan kita sampaikan sehingga orang jemu. Itu juga yang Nabi ajar di dalam ibadat. Bila sahabat nak puasa every day, setiap hari, Nabi kata Allah tak jemu nak bagi pahala, Allah tak rasa lemah nak bagi pahala, tetapi kamu yang akan merasa jemu dan letih dan lelah. Faham tak? Allah dia boleh bagi pahala, tapi kita tuan-tuan, pasal itu hidup ni dia ada ketika dan saat dia. Sebab itu ada waktu kita belajar, ada waktu kita berkeluarga, bekerja, berhibur dan sebagainya, ada waktu dia. Kalau satu kita kata dengar Al-Quran itu bagus, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan takwa dan iman, tetapi satu orang tidaklah dia senantiasa mendengar Al-Quran. Sebab itu tindakan kedai-kedai makan yang buka Quran untuk orang dengar itu tindakan yang salah. Kedai-kedai makan ni sebahagiannya mungkin depa rasa buka Quran tu bagus kot, tapi sebenarnya buka Quran di tempat orang nak makan, di kedai makan ni bukan tindakan yang menunjukkan satu perkara yang betul ataupun baik. Satu perkara yang sebenarnya bersalahan dengan Quran tu sendiri. Siapa yang nak dengar? Yang tukang pasang tu pun tuang tak dengar. Tu yang sebahagian di masjid-masjid di luar daripada Perlis, bahkan perkara ni ditegur oleh Yang di-Pertuan Agong, yang hanya boleh dikuatkan melalui corong-corong masjid hanyalah azan saja. Dalam Islam yang kita boleh kuat pasang speaker ni azan dia, pasal nak bagi tahu masuk waktu. Selain daripada itu, bacaan Al-Quran atau setengah tempat dia sebelum subuh At-Tarhim tu, itu semua tidak ada di dalam ajaran sunnah Nabi, tak ada. Hatta kalau kuliah-kuliah pun kalau boleh kita speaker dalam, jangan speaker out, jangan speaker keluar. Sebab kadang-kadang barangkali ada orang sakit, ada orang nak berehat, ada orang hospital kerja shift malam, balik lepas subuh dia nak lena, kita pula duk pergi cekah kat dia, sat lagi tengah hari dia nak tukar masuk shift pula. Islam ni dia bukan kira kepala otak kita ya, dia bukan kira puih kita ya, dia meraihkan hak-hak orang lain. Sebab itu kita kena ambil, ada orang sakit, ada yang jaga anak,
Elok-elok dia duk pedor anak dia bagi lena, pang kita pula buka. Azan pukul 6, pukul 5 dia pergi buka lah. Dia main start motor, dia pergi buka radio Quran tu, dia tuang balik pergi rumah. Dia sendiri tak dengar. Dan tak ada keperluan. Kalau kita kata nak gerak orang, kita ada azan yang pertama. Azan yang pertama. Nampak? Jadi Nabi SAW ni dia nak kita buat itu, jangan sampai kita rasa malas. Kan? Pasal itu sahabat yang nak puasa hari-hari itu Nabi kata apa? Puasa Isnin dan Khamis. Kalau engkau mampu juga, tambah 3 hari sebulan. Artinya apa? Jangan engkau membebankan diri sampai jadi jemu dan rasa lelah, penat. Ya, nampak? Baik. Sebab itu Nabi SAW tegur seorang sahabat. Nabi kata, jangan jadi seperti si fulan. Dia bangkit pada satu malam, dia semayang berpuluh rakaat, lepas tu dia tak pernah bangun lah selepas itu. Kan? Dan kita juga yang mengajar, yang berceramah ataupun yang bercakap, tak kiralah siapa pun, dia janganlah sampai orang naik cemui meluat dengan jemu, ataupun sampai orang tak dengar dah, duk lena sampai kawan tu bukan takat puyu dah, keli kawan. Faham tak? Sampai kawan tu dengan puyu kawan, keli tak tahu berapa ekor dah, dia duk cakap juga. Puyu, kawan, keli. Kawan tu punya duk menangkap, benda dia duk bercakap juga. Sampai kalau orang duk lugutu, tuan-tuan. Dia tu dia duk ikan duk menangkap tu. Dia duk baca juga, masalah dia duk baca juga. Tak kawan tu pun tak tahu apa putiak lah. Mantilah. Kan? Tujuannya supaya mesej tu sampai. Kalau dia tak sampai, dia tak faham. Kan? Sebab itu penting benda ini. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Khatta thumma qal. Nabi bila garis tu sahabat tengok apa dia? Duk tak duk garis. Duk tak duk dia duk garis tu. Maka Nabi kata, yang garis lurus ni, yang satu line ni, hada sabilullah. Inilah jalan Allah Ta'ala. Jalan Allah, jalan kebenaran, yang benar, yang betul, yang menuju ke syurga, yang Allah redha. Satu ya. Pasal itu tuan-tuan baca 17 kali dalam semayang tu dia. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, tunjukkanlah oleh engkau, akan kami. Tu yang kita duk ulang tu. Tuan-tuan telah minta kepada Allah di dalam salat ketika berdiri menghadap Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh engkau, ya Allah, kepada kami jalan yang lurus. Sirat, satu jalan, mustaqim, yang lurus. Jadi jalan yang benar, jalan yang betul, al-haqq, satu. Kemudian Nabi buat apa lagi? Lepas dah buat satu line tu, dah satu garis tu, Nabi kata yang ni jalan Allah. Jalan Allah ni maksudnya jalan yang menuju ke syurga. Jalan yang akan tarik kita. Kalau kita berada di atasnya, kita meniti dan mengikuti jalan itu, penghujungnya syurga. Kemudian Nabi buat garis, khatta khututan. Lepas tu Nabi buat garis. Khutut ni banyak. Garis. Lagi sahabat tertanya-tanya. Nabi buat garis an yamini wa an shimalih. Nabi buat belah kanan, garis banyak. Belah kanan dan belah kiri, bercabang kiri dan kanan. Kemudian Nabi kata, sahabat kata, garis apa pula?
Banyak sangat ni. Nabi kata, hadhihi subul. Yang tadi sabil, yang ni subul. Nabi kata yang banyak ni, jalan-jalan yang banyak belah kiri belah kanan ni, ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Nabi kata yang ni, yang banyak-banyak cabang ni adalah jalan-jalan setan, syaitan, jalan-jalan syaitan. Maknanya jalan yang sesat, jalan yang menyimpang, jalan yang menuju ke neraka banyak. Yang tak betul, yang sesat, yang menyimpang, yang rosak banyak. Jadi tuan-tuan, apabila yang sesat itu banyak, yang betul itu satu, persentage untuk kita sesat tu tinggilah. Betul tak? Jalan kita contohlah, jalan nak yang betul nak sampai, katalah kita nak pergi mana, Alor Stang, ada satu jalan. Tapi jalan lain tu banyak. Dia kata hang ikut jalan ni, jalan lain tak sampai. Kalau hang ikut jalan ni sampai. Ada berapa jalan nak pergi? Ada satu ni je. Kalau hang tersilap simpang, hang tersilap kono, hang kono dulu ke, hang kono lepas sikit daripada kono ni ke, pakai hal tak sampai. Jadi apa yang kita buat tuan-tuan? Bila kawan kita kata hang nak sampai Lostang, hang ikut jalan ni. Lah ni banyak jalan dia tutup, banyak jalan tak boleh pergi dah. Banjir apa semua, ada satu jalan dia boleh sampai. Tapi jalan ni sampai tang traffic light ni hang kono. Hang jangan kono dulu. Hang jangan kono lepas tu. Hang kena ingat simpang ni. Maka kita pun berhati-hati. Memang sebelum kita nak sampai kepada simpang tu banyak simpang-simpang yang duk ada. Kita pun perhati, yang ni ya? Bukan. Yang ni ya? Bukan. Kita nak kono pun 2-3 kali kita dah fikir tu yang bagi signal tak masuk, bagi signal tak masuk. Orang belakang pon sekali. Apa dia ni orang tua ni? Tak ketahuan ni. Tu pun nak bawa kereta, tak dan subuh pegang kunci dah. Tak dan lohok pusing steering dah. Nak masuk tak masuk, nak masuk tak. Lepas tu saya nasihat kat tuan-tuan, biarlah sesat, jangan duk menyusahkan orang di belakang. Kan? Sekali kita boleh U-turn balik. Dia nak masuk tak masuk. Dia silap saja masuk tuan-tuan. Silap saja jalan. Tuan-tuan bila silap jalan, tuan-tuan akan sesat terus. Bila tuan-tuan silap masuk simpang tu, tak apa, kita terus ya, sekali lagi dia masuk balik jalan hak betul tu. Dah. Pakai tak sampai ke sudah. Maka tuan-tuan berhati-hati. Maka pengajaran yang boleh kita ambil, oleh kerana kesesatan itu banyak, jangan tertipu dengan ramainya orang. Ramai orang ikut tu, ramai orang ikut tu. Jangan tertipu. Kalau tuan-tuan tengok, kan? Kumpulan yang ditangkap baru-baru ni, GISPH tu pun ramai, bukan sikit. Kedai banyak, restoran banyak, kan? Perniagaan besar, ramai pengikut. Banyak lagi. Kan? Kalau kita pasal tu orang yang duk banding-banding, tengok ramai tak sikit, ramai tak sikit. Itu bukan penentu kebenaran yang hakiki. Okey, tapi yang duk mengaku ramai tu bila tengok program mereka pun tak ada orang pun. Kan? Perasaan tu lebihlah kan. Baik. Okey, Nabi SAW kata apa? Thumma qala hadhihi subul ala kulli syaitan yad'u. Ada syaitan duk panggil ni, duk jadi penyeru. Mai, duk tarik mai. Kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran daripada surah Al-An'am. Betul tak? Daripada surah Al-An'am, yang mana ayat ini menyatakan Allah Azza wa Jal mengingatkan hamba-hambanya, wa anna hadha sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutlah jalan ini, wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain,
fatafarraqa bikum an sabilih, yang mana dia akan memecah belah dan menarik, memisahkan kamu daripada jalanku yang lurus. Nampak? Pasal itu Islam ni dia satu ya. Inna din indallahil Islam. Agama yang Allah Ta'ala terima Islam. Selain daripada tu agama-agama yang lain Allah Ta'ala tolak. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina, siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama dia, maka Allah Ta'ala tak akan menerima amalan dia. Itu satu, kan? Baik, kita tengok pula apa yang dia sebut di dalam hal ini. Nabi menggariskan jalan yang lain yang menyimpang daripada jalan yang berada di tengah, iaitu di sebelah kanan dan kiri. Ada syaitan yang mengajak manusia agar sesat ke dalam jalan-jalan tersebut. Ini adalah gambaran kepada kita hari ini. Ini Nabi nak bagi tahu ni, bahawa jalan-jalan yang menyeleweng daripada kebenaran terdapat padanya sikap melampau atau cuai. Ini menarik, tuan-tuan. Okey. Syaitan bila dia nak tarik manusia pi kat jalan-jalan yang banyak ni, dia ada dua taktik. Dia bukan teknik, yang ni taktik. Tuan-tuan, jalan yang lurus, jalan yang sederhana. Kiri dan kanan ni apa dia? Tuan-tuan dengar. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan ni dia boleh jadi salah satulah. Dua-dua ni menyimpang. Apa dia? Satu melampau. Apa dia maksud melampau? Okey, saya bagi contoh. Puasa daripada subuh sampai maghrib, itu jalan yang satu. Tuan-tuan kena faham Jalan yang satu ialah jalan yang daripada subuh sampai maghrib. Yang tu jalan yang lurus. Jalan yang cabang-cabang kiri kanan tu jalan macam mana? Dia boleh jadi satu yang jenis pukul 12 puasa dah. 12 malam puasa dah. Bila dia nak buka? Dia buka lepas Isyak atau lepas tarawih. Yang ni jalan yang kiri atau kanan tadi melampau. Orang tuan-tuan, yang ni bahaya juga. Yang ni tuan-tuan kena beringat. Ramai orang dia akan kata salah, berdosa, tak betul orang yang tak puasa langsung. Bulan puasa. Kemarin duk sembang dengan Datuk Mufti, duk cerita orang beli nasi kandang bulan puasa. Kan? Beli nasi kandang bulan puasa. Lepas cerita bulan puasa, kalau jual nasi kandang, jual nasi bulan puasa, jual makanan bulan puasa. Kalau bulan biasa jualan mungkin RM1,000 sehari, tapi kalau bulan puasa, bulan orang tak boleh makan ni, dia akan jadi RM3,000. Triple. Nampak? Kira orang yang duk kena tangkap jual nasi tu, pagi kena angkut pinggan mangkuk payuk belanga, tengah hari dia beli lain. Tak heran. Punya laku dan laris. Jadi kalau tuan-tuan nak try, bolehlah juga bulan puasa ni. Cuma nak ceritanya, kita kalau orang tak semayang, tak puasa, tak semayang, tak puasa, kita akan kata salah, kita akan kata sesat, kita akan kata menyimpang, kita akan kata berdosa. Yang ni dia panggil cuai. Tak mau buat langsung. Yang ni memang out. Yang tu semua orang tahu. Tapi yang orang tak nampak, yang orang tak perasan ni, hok melampau ni. Satu orang tak semayang subuh. Ni dia kata ni. Sebab itu kiri dan kanan tu banyak. Satu orang tak semayang subuh, kita kata dia berdosa. Tapi kalau satu orang semayang lebih subuh, kalau dia semayang lebih, kita buat 2, dia buat 4. Yang satu lagi ni dia tak semayang langsung, dia lena sampai ke tengah hari. Kita kata apa hang ni nak masuk neraka ke? Tapi kalau orang yang semayang lebih, yang buat lebih ni,
Jarang orang kata nak masuk neraka. Dia tahan nak masuk neraka. Sedangkan yang tak semayang langsung pun jalan kiri dan kanan menuju neraka. Yang semayang lebih pun. Satu orang kita duk ajak dalam kursus haji. Sekarang ni musim kursus haji kan. Dah ni dah mula kursus haji lah. Kan? Itu haji tak tahu bulan berapa dah kursus dah. Punyalah kita nak persiapkan jamaah ni supaya bersedia untuk pergi menunaikan haji dengan ilmu. Cuma tuan-tuan bila pi kursus haji ni jangan duk pi syok sendirilah. Pi bagi faham. Pi bagi reti. Kan? Kursus berapa bulan bersiri. Dekat-dekat nak pi orang duk tanya bab haji pun tak erti lagi. Pelik juga kita. Kan? Pi belajar tu bagi faham. Tak faham tanya. Jangan pi dia pi kursus orang bagi pi kursus dia menyembang belakang. Lagi satu dia pun tak faham. Kan? Kita nak umrah dulu ke kita nak apa dia ni haji dulu ke tahu. Nak terbang esok lah tak ketahuan ni. Nak niat tamattu macam mana tahu. Kita pi kursus haji 3 siri lah saya pi ni. Duk tanya niat tamattu macam mana? Ada niat tamattu. Hampir kursus haji ke kursus apa ni, kursus nikah ke? Dia boleh tanya niat tamattu. Dia kata macam mana tahu ustaz nak niat tamattu? Kan? Sebab tu kadang-kadang orang yang nak pi umrah ni dia tanya nak pi kursus ustaz. Tak payah pi ya. Dia kata bila kita tak buat kursus umrah ni tak payah kursus lah. Nak ada mutawih kan sampai di sana. Kita duk ajak pun dalam kita duk ajak pun dia boleh duk tanya. Kan? Tak buat umrah lagi mudah. Kan? Sampai sana tawaf. Tawaf. Dia kata habis dah tawaf ustaz. Habis sa'i pula. Sa'i. Lepas tu dah habis sa'i ustaz. Habis cukup. Takat nak habaq 3 benda tu tuan-tuan nak kursus apa. Kan? Lepas tu dalam kursus tu pun kadang-kadang seronok juga. Pasal kita kadang bukan bagus kursus ni baguslah banyak benda kita boleh bincang. Saya tak kata salah, bagus. Tapi kadang-kadang orang di dalam larangan-larangan ihram tidak boleh berkahwin, tidak boleh bertunang, tidak boleh apa semua. Kita kata kentua ni nak pergi menikah celah mana? Yang tuan-tuan pun tulislah tidak boleh bernikah, tidak boleh berjima. Kita kata ambil 2 sebilik ke? Ambil duk bilik laki bini ke? Doa duk dengan tu imam. Lepas tu nak berjima apa duk dengan tu imam? Ini juga kadang-kadang ngajak. Bukan dia nak masuk periksa. Sila nyata kalau nak masuk exam, sila nyatakan larangan-larangan ihram. Ada, bolehlah dia hafal lah. Bagi tahu benda-benda yang ni baji tak payah pakai minyak wangi lah. Jangan duk pakai minyak wangi apa lagi larangan. Itulah saya jangan pakai minyak wangi, jangan duk pakai baju, jangan duk pakai seluar. Hafal tu sudah. Yang lain tu tak ada. Pi mana Pak Haji ni? Pi angkat nikah. Wih, dan lagi tu. Dia jumpa Arab tahu mana tak ajak dia pergi menikah. Kadang-kadang yang mengajak ni pun tak tengok. Kata apa Ray kata cakap tak tengok orang. Kadang kena berpijak di bumi yang realiti. Pijak realiti kan. Baik. Sebab itu dia kata yang melampau ghulu pun sesat, yang mencuai pun sesat. Nampak? Itu apa yang kita boleh faham balik. Okey. Yang tu je lah kan kita boleh ambil daripada hadis ni. Satu lagi tuan-tuan, Nabi SAW juga yang ni bagus. Selain daripada tuan-tuan menuntut ilmu, nak kenal yang betul, nak kenal yang salah, tak ada jalan lain melainkan dengan ilmu. Satu lagi tuan-tuan, amal satu doa yang Nabi baca. Doa ni Nabi baca selalu lepas subuh. Allahumma inni as'aluka huda. Allahumma inni as'aluka al-huda. Yang ni tuan-tuan baca. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Hidayah ni, hidayah yang kita kata hidayah. Taufiq.
Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau petunjuk, kan? Dan juga ketakwaan. Wal-afaf wal-ghina, dan perasaan cukup dengan apa yang Kau bagi dan merasa kaya dengan apa yang ada. Manusia ni tuan-tuan, dia punya perasaan dia, kalau dia rasa cukup, sikit pun cukup. Tu yang dia duduk, dia apa tu? Duduk di perasaan. Pasal tu Nabi kata bagi perasaan afaf wal ghina, menjaga kehormatan diri dan merasa kaya dengan apa yang ada. Satu orang kita nampak dia miskin, tapi dia rasa cukup, dia rasa kaya, dia tak tamak. Itu penting. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal ghina. Dan tuan-tuan juga boleh baca doa yang kita bangun tahajud kan. Tadi tuan-tuan bangun tahajud, Allahumma rabba Jibril wa Mikail, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, kan? Fatir as-samawati wal ard, anta tahkum baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifun. Wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Engkau yang menghukum apa yang diperselisihi di kalangan hamba-hamba Engkau. Tunjukkanlah oleh Engkau akan aku jalan yang lurus. Salah satu benda tuan-tuan, selain daripada minta tuan-tuan diampunkan dosa, diberikan rezeki, tuan-tuan minta petunjuk di atas jalan yang lurus. Dan lepas tuan-tuan minta di atas jalan yang lurus, satu benda lagi tuan-tuan jangan lupa, last istiqamah, sabat. Pasal tu antara doa yang paling banyak Nabi baca apa dia? Kita semua doa Nabi baca ya. Kita tak mau doa-doa yang lain pada Nabi baca ni. Doa yang paling banyak Nabi baca, Aisyah kata, ya muqallibal qulub. Pertama, lepas Allah Ta'ala tunjuk kat kita jalan yang lurus, kita berada di atas jalan yang lurus, kita berada di atas petunjuk jalan yang satu, Nabi banyak ulang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal, baca lepas pada subuh tu, ya muqallibal qulub, berulang-ulang kali, 100 kali, 200 kali, ikutlah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala. Wahai Tuhan yang membolak-balik, memusing hati-hati manusia, yang mengubah-ubah hati manusia, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tetap, tsabbit, kukuh, lekatkan hati aku ni di atas jalan yang lurus, di atas agama Engkau, di atas mentaati Engkau. Aisyah tanya Nabi, dia pasal dia duduk dengar Nabi duduk baca banyak kali, dia pun pelik, dia tanya Nabi, pasal apa duduk baca banyak kali sangat? Nabi kata, kerana hati manusia berada di antara dua jari Tuhan, baina isbai'ir rahman, di antara dua, yuqallibu kaifa yasha. Allah boleh pusing hati manusia, boleh ubah kali hati manusia. Tambah kita tuan-tuan, akhir zaman ni Nabi kata apa? Yusbihur rajul mu'min. Bahaya tu, jangan tuan-tuan, jangan duk over confident, jangan duk rasa tuan-tuan sehingga akhir hayat tuan-tuan berada di atas jalan yang lurus. Ramai dah yang gugur, yang telah tersungkur sebelum masa, yang telah gugur sebelum masa. Berapa ramai yang kita tengok duk ngaji elok-elok, duk main masjid elok-elok, kan? Kena ujian sikit, terus tak main masjid, kan? Dulu masa duda bujang tak ada bang main masjid, sampai Tok Bilal kata boleh ganti saya. Lepas tu Tok Imam cari janda mana tak bagi dia menikah dengan janda-janda tu, tak main masjid. Kononnya abang kata Tok Imam, cari satu Tok Imam, senang saya nak main masjid ni, orang nak setrika baju Melayu ni pakai baju merah kain biru. Tok Imam pun siang malam duduk berdoa, bolehlah kat dia, janda elok lah juga, tak main terus. Tambah hujan-hujan ni, karut Tok Imam kata dia kena fitnah wanita. Tok Imam tanya, awak tak main? Nak bal guna Tok Imam. Tok Imam bincang elok sangat, salah Tok Imam. Ada yang kena ujian anak-anak. Pasal itu Quran kata, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Anak-anak tu menyebabkan kita tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi mengaji. Dah habis anak-anak, dia main fitnah orang pula. Oh, tuan-tuan, macam duk geram lama dah. Saya tak ada ceramah ni tuan-tuan jawab dah. Cucu pula fitnah, hujan, tak boleh main. Nak pergi tengok cucu ni, nak pergi tengok cucu ni. Bukanlah salah tak boleh tengok cucu. Bagus, ni kehidupan lah. Tapi dia menjauhkan kita. Di hujung-hujung saat ni, apa lagi yang kita nak? Dulu duk kalut dengan anak, lah duk kalut dengan cucu. Ini fitnah. Sebab itu Nabi kata, yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafir. Ada orang pagi tu hampa jumpa dia orang beriman. Petang saat lagi hampa jumpa dia, kafir. Kafir terus. Bukan sesat, kafir terus. Kan? Maka Nabi bagi tahu, mudahnya orang bertukar akidah dalam satu hari. Maka minta Allah Ta'ala istiqamah, sabat. Kita di atas jalan ihdinas siratal mustaqim. Kita duk minta ihdinas siratal mustaqim tu dalam sembahyang. Kita tu memang duk sembahyang, duk menghadap Allah dah lurus dah. Allahu akbar, ihdina, tunjukkan aku jalan yang lurus. Lurus dah tu sembahyang. Tapi minta jalan yang lurus, kata para ulama, bukan minta jalan yang lurus tu pasal kita dah lurus dah. Minta istiqamah. Pasal itu perkataan mustaqim. Boleh tuan-tuan? Ya? Okey, setakat itu dahulu huraian yang boleh kita ambil sedikit sebanyak memberi manfaat kepada diri saya dan tuan-tuan. Apa yang baik itu ambillah. Yang saya silap dan salah tu kita perbetul balik lepas ni insya-Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.